Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awal ini bersama saya Hakim Rahman. Baik, PAS semalam ada menyatakan komitmen tidak akan tinggalkan bersatu. Semuanya atas dasar kenang jasa kerana telah meletakkan PAS sebagai satu daripada parti dalam kerajaan. Tetapi dalam masa yang sama, PAS juga umum mahu bekerjasama dengan UMNO di kerusi-kerusi yang kritikal. Kata Tuan Ibrahim Thoman yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air, PAS BN bagi elak pertembungan di 27 kerusi parlimen kritikal pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 nanti. Dan untuk kita memahami pendirian PAS ini menjelang pilihan raya umum ke-15, di talian kita kini Mujibu Abdul Muiz, fellow kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Mujibu, bagaimana kita nak fahami situasi ini? Apa sebenarnya naratif yang cuba dibawa PAS ini sebenarnya? Ya, terima kasih Hakim atas undangan pada pagi ini. Ini saya rasa atas kesedaran bahawa PAS sedar persaingan dengan parti-parti Melayu ini akan tentu melemahkan dan memecahkan undi. Maka sebab itu PAS melihat bagaimana keputusan pada PRU ke-14 ketika mereka bertanding dengan Solo dan membentuk pakatan sendiri dengan parti-parti kecil itu tidak membuahkan hasil di peringkat persekutuan, ya, di peringkat parlimen, walaupun mendapat hasil yang baik mengekalkan Kelantan dan juga merampas Terengganu. Dan dalam masa yang sama juga bagaimana pakatan itu berjaya juga membesarkan lagi peluang PAS dengan membentuk kerajaan di Kedah. Daripada hasil itu barangkali pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadikan PAS melihat perlu ada satu sekurang-kurangnya persefahaman dengan parti-parti Melayu, terutamanya sekutu mereka bersatu yang pada ketika ini sudah pun menjadi sebahagian daripada Pakatan Perikatan Nasional yang sudah pun diuji dalam dua pilihan raya negeri di Melaka dan juga di Johor, yang bagi saya pencapaiannya mungkin kita anggap sederhana, tetapi sebagai sebuah pakatan baru ia masih lagi boleh dianggap satu pencapaian yang baik. Dan sudah tentulah banyak kem di dalam PAS itu yang masih lagi berpendirian bahawa muafakat nasional bersama Barisan Nasional itu perlu dikekalkan. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini, Hakim, saya rasa itu menjadikan PAS melakukan beberapa kenyataan. Ya, pemimpinnya ada yang mahu bersama dengan muafakat nasional diperkasakan, mahu bersama Perikatan Nasional. Tapi yang penting adalah mengapa tindakan-tindakan ini dilakukan. Itu barangkali kita boleh pulakan pada pimpinan PAS. Cuma ia tidak menghantar satu isyarat yang baik kerana jelas ini menunjukkan bahawa PAS satu parti yang bersikap oportunis, ya, mengesahkan lagi sangkaan bahawa mereka ini adalah parti yang main banyak kolam. Jadi saya rasa ini sesuatu yang barangkali perlu dimuktamadkan segera oleh PAS supaya mereka boleh berdatang dengan satu keputusan yang saya rasa menunjukkan mereka ini satu parti yang benar-benar solid, yang benar-benar bersedia berhadapan dengan pilihan raya. Apa juga yang menjadi pendirian itu tidak menunjukkan bagaimana mereka ini berbolak-balik, ya, mahu bersama yang ini sebenarnya satu isyarat yang tidak baik dihantar kepada bukan saja pengundi mereka yang tegar mengundi, tetapi juga menghantar isyarat yang tidak baik kepada pengundi yang sifatnya di atas pagar dan taktikal dalam pilihan raya. Ya, dalam politik mungkin prinsip itu sesuatu yang berbeza-beza maksudnya kepada setiap individu. Tetapi dalam setiap tindakan dan keputusan itu juga mempunyai pro and cons ataupun baik dan buruknya. Tapi apa untung rugi pendirian ini pada pandangan Mujibu? Ini bergantung kepada PAS, strategi PAS dalam merangka strategi PAS dalam merangka sasaran dalam pilihan raya. Ya, kalau PAS menyasarkan untuk menguasai kerusi sahaja, barangkali ini mungkin boleh memberikan kelebihan buat PAS. Tetapi kalau kita nampak dalam gambaran yang lebih luas, iaitu menyertai pilihan raya bagi membolehkan menjadi sebahagian ataupun membentuk kerajaan lah dalam bahasa yang mudah, ya, Hakim. Ini barangkali agak sukar kerana jelas PAS sudah belajar daripada pengalaman mereka dalam bergerumang dalam politik sudah lama, mengetahui bahawa sukar untuk mana-mana parti berdiri secara sendirian tanpa ada kerjasama dengan parti-parti lain bagi membolehkan membentuk kerajaan. Apatah lagi PAS sendiri menerusi timbalan presidennya mengakui bahawa mereka terhutang budi kepada Bersatu
Dan sudah tentulah secara implisit juga menyatakan UMNO Barisan Nasional kerana menjadikan PAS itu sebahagian daripada kerajaan persekutuan pada hari ini. Jadi itu satu bottom line yang harus dipahami oleh PAS. Tetapi itulah kita kata sebagai parti yang sudah lama, mereka juga harus berhadapan dengan hakikat bahawa pengundi di sana itu tidak semuanya terikat dengan kepartian. Mereka itu mengundi secara taktikal dan sudah tentulah parti-parti yang mempunyai perjuangan yang jelas, prinsip yang sama, ya, memperjuangkan satu root cause yang saya rasa sesuai dengan apa tu cita rasa dan kehendak pengundi pada ketika itu sering diterima. Apatah lagi kita melihat perubahan mendadak mood semasa pilihan raya dan pengundi itu disebabkan kes-kes mahkamah yang melatari Barisan Nasional dan juga pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh dan individu tertentu itu jelas memperlihatkan ada perubahan itu. Jadi bagaimana PAS harus mengisi lompang ini bagi memastikan mereka boleh berada di alur itu, kerana kalau bersama dengan PN ataupun mahu bersama dengan Barisan Nasional, sedikit sebanyak ia akan memberi masalah dan memalitkan persepsi yang tidak baik pada PAS juga sendiri. Ya, kali terakhir kalau kita lihat PAS berada dalam kerajaan persekutuan di peringkat kerajaan negeri itu sudah banyak negeri yang dikuasai oleh PAS, terutama yang di Pantai Timur, Kelantan dan juga Terengganu contohnya. Tapi di peringkat kerajaan persekutuan, kali terakhir PAS berada dalam kerajaan persekutuan sekitar tahun 70-an, 1977 kalau tak silap. Adakah apa yang strategi yang dilakukan oleh PAS ini bagi memastikan mereka waima apa sekalipun bentuk kerajaan yang bertukar nanti sama ada diterajui BN ataupun PN, mereka masih lagi terus kekal dalam kerajaan? Ya, ini satu pertimbangan yang saya rasa semua parti telah lakukan, ya Kim, atas perkiraan bahawa keputusan PRU 15 yang sukar dijangka dan mungkin menghasilkan keputusan di mana tidak ada parti yang mampu untuk menjadi jumlah majoriti yang diperlukan bagi membentuk kerajaan. Ini memang perkiraan yang saya rasa semua parti-parti politik telah lakukan. Dan yang paling penting pada ketika ini adalah bagaimana PAS mampu untuk mengekalkan kerusi mereka yang ada bagi memastikan ketika keputusan itu berlaku, kalau ia berhasil seperti mana yang dijangkakan, maka PAS boleh menggunakan jumlah yang mereka peroleh itu untuk membentuk dan berpakat dengan mana-mana kerajaan. Kerana jelas jumlah kerusi yang dimenangi itu sangat signifikan dan penting bagi memastikan apa-apa juga keputusan dalam membentuk kerajaan itu PAS boleh menyertainya. Tetapi itulah sejauh mana dalam keadaan pada ketika ini dengan persepsi dan juga sebagainya, PAS itu memposisikan diri mereka menjelang PRU 15 itu menjadi lebih utama berbanding dengan strategi selepas pilihan raya itu sendiri. Baik, terima kasih Mujibur Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM, mengulas bagaimana kita nak memahami pendirian PAS menjelang pilihan raya umum ke-15 nanti.